الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih pada Allah Subhanahu wa taala yang masih izinkan kita bernafas lagi pada hari ini. Hari yang kedua daripada yang ketiga daripada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kerana izin Allah juga kita bersama dengan Ramadan lagi pada tahun ni. Di waktu ada sahabat-sahabat di bawah kita yang tak dan tak boleh jumpa Ramadan dah, sebab mereka telah dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih lagi diberi peluang bertemu Ramadan, bulan yang dipanggil bulan Allah, bulan yang dipanggil bulan Syahrus Sabri, bulan yang penuh dengan ujian kesabaran, juga dipanggil sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan Allah. Dan begitulah nama-nama yang diberikan oleh ulama. Nak cerita, nak ta'aruf, nak introduce, nak perkenalkan kita bahawa Ramadan ni bulan yang baik dan bulan yang mulia dan amat berguna dan berfaedah bagi sesiapa yang dapat bertemu dengan Ramadan. Hadis Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan." Jika engkau mengetahui apa yang ada dalam Ramadan ini. Lau ta'lamuna, jika ni juga ada dua benda dalam bahasa Arab. In pun jika, lau pun jika. Quran kata lau, tapi hadis Nabi kata lau ta'lamun, jika, kalaulah kamu mengetahui. Kalau jika tak apa, tapi kalau ni makna benda yang tak boleh jadi. Kalau kita ikut Quran, ikut hadis, kalau ada perkataan lau, maknanya benda tu payah jadilah. Nabi kata lau ta'lamun, kalaulah hangpa mengetahui, maknanya kamu takkan ketahui dia. Sebab kalimah lau ni kalimah yang tunjuk bahawa benda ni payah dan tak boleh jadi, tak dapatnya. Kalaulah hangpa ketahui apa yang ada dalam Ramadan ini, dan kamu takkan tahu pun apa yang ada pada Ramadan. Tuan-tuan, puan muslimin yang kita duk mengaji, duk kaji, duk dengar, duk guru, duk habaq Ramadan yang benar pun kita tak tahu. Kita masuk dalam golongan yang masih tak tahu. Tambahlah orang yang tak tahu apa, tak mengaji, tak ambil tahu apa, maka mereka pun lagi tak tahu apa yang ada bulan-bulan Ramadan. Umum kata Ramadan ni bulan puasa. Apa dia puasa? Tak makan, tak minum. Habis. Lepas tu apa lagi? Habis ya? Puasa tak makan, tak minum lah Ustaz. Yang tu yang kami tahu. Baik. Maka kalau kita kaji lagi, puasa tu bukan tak makan, tak minum saja. Puasa itu ialah menahan mata, telinga, mulut dan semua anggota kita daripada melakukan kesilapan
kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang menjadi dosa. Dan jauh daripada itu lagi, kata ulama akhlillah, puasa sebenar itu ialah apabila engkau mengetahui apa yang maksud la ilaha illallah. Kerana puasa sebenar pada ahlillah, orang wali-wali Allah, orang yang diberi oleh Allah akan ilmu-ilmu yang tinggi. Puasa ahlillah ni, puasa sebenar pada orang yang dekat dengan Allah ni bukan tak makan tak minum. Jauh betul lagi. Dia bukan tak kata ke orang, tak dengar buruk orang, tak bersembang mengumpat orang. Kata-kata tu jauh lagi dia pergi. Apa dia? Yakni puasa orang dekat dengan Allah, puasa orang yang ahlillah, ialah dia praktikal akan la ilaha illallah. Macam mana cara dia? Yakni kata ulama tasawuf, ulama akhlak, ulama ahlillah, yang dikatakan puasa sebenar itu ialah kamu tak teringin dan kamu halang keinginan kamu untuk ambil sesuatu yang lain sebagai Tuhan kecuali Allah. Ini puasa sebenar yang dibawa oleh orang-orang yang lebih memahami. Maka dia tahan diri dia daripada ada benda yang ganggu dia, daripada benda yang lebih diutamakan dia lebih daripada perintah Allah. Dia halang diri dia daripada buat benda-benda yang tunjuk bahawa Allah ni tak berkuasa. Dia tahan diri dia. Ini puasa sebenar yang disebutkan oleh ulama-ulama ahlillah. Ini martabat puasa. Maka puasa kita, alhamdulillah takat pengetahuan kita ni, kita puasa ialah peringkat kedua. Tak jaga mulut dengan kata ke orang, mengumpat orang, jangan mata, jangan tengok benda haram, jangan telinga daripada dengar orang sembang bab orang, jaga tangan, jangan biar orang. Itu kita buat dah. Cuma puasa sebenar pada orang yang dekat dengan Allah ini ialah dia belajar menahan diri dia, nafsu dia, daripada bertuhankan Tuhan yang lain selain Allah saja. Inilah puasa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang sebenarnya yang diajar Nabi SAW. Nafsu tak mau ada yang lain ganggu pikiran, ganggu hati. Tak mau. Dia lebih nakkan Allah Ta'ala. Sehingga bibir dia selalu kata Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah. Dia kata yang tu. Dia cuba kata yang tu. Sentiasa berzikir, dengan mata dia berzikir, dengan telinga dia berzikir, dan lafaz terbit dengan lidah Allah, Allah, Allah. Baik tuan-tuan puan muslimin, tazkirah kita hari ini kita bersiaran live, kita bersiaran di Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, Bypass Pulau Pinang, dalam siri Ihya Ramadan. Ihya Ramadan yang mana hidupkan Ramadan, jangan matikan dia. Hidup Ramadan dengan berbagai program keagamaan, program ketaatan, program ibadat. Kerana tuan-tuan, kerana kita sedang berada pada bulan pilihan Allah. Bulan ni bulan yang bukan dipilih oleh Nabi SAW. Bukan bulan yang dipilih oleh wali-wali, bukan bulan yang dipilih oleh manusia, bukan nabi-nabi, bukan. Bulan ni bulan yang Allah pilih untuk jadi tetamu pada kita sekalian. Maknanya sebab tu dipanggil bulan Allah, kerana bulan ni bulan yang Allah hantar mai. Tuan-tuan puan muslimin, kalaulah dihantar utusan, dihantar sesuatu mai kat kita, tentu dalamnya ada isi. Kan? Orang hantar mai, hantar ekspres mai, COD hantar mai jauh.
Kan dia beritahu kita dulu ni, aku nak tak hadiah kat hang ni. Hadiah apa? Cari sendiri hadiah tu hadiah apa nanti dalam tu. Hang buka tengok. Maka dia pun hantar hadiah naik kita pun duk tunggu hadiah ni. Tiba-tiba sampai kan postman ataupun pihak ekspres, barang-barang ekspres ni hantar beritahu kita barang ni dah sampai encik, kami akan hantar kat encik. Kita tak pergi mana tu, duk tunggu lah. Tunggu sebab hadiah nak sampai. Sebab hadiah ni tentu benda istimewa. Hadiah ni tentu benda yang terbaik, benda yang special. Sebab tak nak suruh tidak main hadiah, kita tak bagi hadiah. Maka tuan-tuan dan sekalian, Ramadan ini telah dihantar oleh Allah masuk hari ini hari ketiga. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, peringatan tazkirah kita bagi tengah hari ini. Jom kita perhati, jom kita selidik, jom kita kaji ada berapa hadiah besar yang telah Allah berikan pada kita. Jom kita bahas sikit benda ni untuk kita tahu, untuk kita kerti bahawa Allah ni punya sayang kita, diberikan beberapa hadiah besar untuk kita sekalian. Contohnya pertama, hadiah Allah yang pertama. Hadiah Allah yang pertama ialah bila Allah berikan Islam tanpa kita pilih. Hadiah Allah, kita lahir-lahir beranak-beranak mai jadi Islam tanpa boleh kita pilih agama ni. Atas firman Allah Ta'ala, innallaha astafa lakumuddin, ayat 131 surah Al-Baqarah, surat sebelah kiri, surat 20, di tengah ayat tu ada ayat 131, 130 surah Al-Baqarah, surat 20. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa lakum, sesungguhnya Allah telah memilih agama ni bagi kamu. Ad-din, agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan mati, berusahalah hidup dan jangan mati melainkan mati dalam agama ini. Agama apa? Islam. Maka jom kita hidup dengan memastikan kita berjalan di atas agama Allah, berjalan kita dengan hukum mahkam Allah. Sebab mati kita nanti punca dia hidup. Punca mati baik ialah kerana hidup yang baik. Punca mati yang husnul khatimah ialah hidup yang ada ihsan, hasan. Husnu mana hasan? Husnul khatimah itu mati baik. Kalau mati baik, mula dia mesti hidup dengan kebaikan. Hidup dan kebaikan dia panggil ihsan. Makam ihsan itu, tuan-tuan, maka kita faham mati baik datang dengan hidup yang baik. Kalau cuma hidup yang baik, macam mana hidup baik? Soalan dia, macam mana hidup yang baik? Hidup yang mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang sentiasa dalam rahmat Allah. Hidup dalam sentiasa dalam ketaatan yang menyebabkan Allah sayang dan Allah suka kita. Inilah hidup yang kita cari. Yang mana hidup ni akan memastikan, hidup macam ni akan memastikan kita mati baik di akhir hayat kita nanti. Inilah persoalan dia, tuan-tuan. Maka pertama Allah kirim Islam. Tanpa boleh pilih Allah bagi. Sebab tu saya nak ulang balik, nak ajak tuan-tuan sekalian yang dalam masjid ataupun yang ikut FB, jom banyak-banyak syukur pada Allah Ta'ala. Bangkit-bangkit pagi kata Alhamdulillah. Memang kata pun, tapi tujuan Alhamdulillah kita ni ialah kerana mensyukuri akan pemberian Allah. Terima kasih pada Allah yang memberikan kita Islam. Terima kasih pada Allah yang sudi memberikan kita agama ini.
Itu yang Allah nak. Pasal apa? Pasal dia bagi hadiah. Baik, saya tak hurai itu panjang-panjang. Hadiah kedua apa pula tuan? Hadiah kedua apa pula? Bila Allah hantar mak ayah Islam untuk kita, hadiah kedua. Kemudian Allah hantar yang ketiga, Allah hantar kita Al-Quran. Kemudian Allah hantar Nabi SAW. Allah bagi hadiah ni macam-macam kat kita sekalian. Sebab tu Allah tanya 31 kali, Allah tanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang aku nak bagi yang menyebabkan hampa tak lawan dan tak dustakan aku? Aku bagi hadiah banyak ke hampa dah. Islam aku bagi, Quran aku bagi, Muhammad Nabi tu aku bagi, nak tunjuk hampa jalan ke syurga. Mak ayah yang baik aku bagi, rezeki aku bagi, makan minum aku bagi, kekayaan duit ringgit aku bagi, isteri aku pilih bagi, anak aku lahirkan lagi. Anak apa lagi? Allah kata nak apa lagi? Hanya orang yang berdusta pada Allah, inilah orang yang Allah marah kerana dia tak syukur pada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan sekalian, maka kita nak ambil sikit. Hari ini bila Quran itu Allah bagi, tiba-tiba dia bagi pula, kata Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa itu turun Quran. Maka Quran pun hadiah, puasa ni pun hadiah juga, bulan Ramadan pun bulan hadiah juga daripada Allah. Kerana Allah tak main benda ni sia-sia. Maka kata ulama, jom bulan ni Allah hantar mai untuk kita jadikan dia sebagai platform, sebagai tempat khas untuk kita bergerak menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Kita jadikan Ramadan satu eskalator yang menaikkan kita ke tahap beriman, dan jadikan Ramadan sebagai satu lift yang nak bawa kita ke tangga keredaan dan kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak payah buat apa, duduk tentu je. Duduk dalam lift tu, tekan number, dia naik sendiri. Tak payah rabat bukit, tak payah rabat tangga. Maka Ramadan Allah bagi untuk naik kita, naik tahap iman, naik tahap taqwa, naik tahap ihsan, naik tahap siddiq, naik. Bagaimana cara naik dia? Dengan memperbanyakkan ibadah, dengan memperbanyakkan ketaatan, dengan memperbanyakkan sesuatu yang Allah suka. Maka Ramadan hadiah. Maka kita sedang berada 3 hari dah dalam bulan hadiah ini. Dan dalam hadiah Ramadan tu ada lagi satu hadiah besar. Dalam Ramadan hadiah dah. Dalam Ramadan ni jangan lupa tuan, ada lagi hadiah besar. Baik, apa hadiah besar dia? Tuan-tuan, selain daripada satu malam ini, hadiah besar dia malam ni, Lailatul Qadar. Tetapi sebelum Lailatul Qadar itu ada lagi hadiah Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis, sujudmu sekali sujud dalam bulan Ramadan, Allah gandakan pahala boleh sampai ke 70,000 pahala satu sujud. Subhanallah. Sebab itu kita nak banyakkan sujud dengan tarawih yang banyak, 20 rakaat atau lebih daripada itu lagi. Jangan nampak kata aku sembahyang 8 sudah. Sedangkan Rasulullah bersolat sampai ke 60 rakaat. Aisyah kata 60 rakaat dia sembahyang malam. Lepas itu aku tak tahu apa lagi, kerana aku tertidur, aku terlena, kata Aisyah. Rasulullah bersolat bersendian dia. Sendiri dia solat 60 rakaat yang aku kira, yang aku tak kira tak tahu apa. Siapa tu? Ibadah Nabi SAW yang tak mengira jumlah. Tapi mental kita cukuplah 2, 4, 6, 8, cukuplah. Sebab kita rasa kita selesa dengan ibadat kita. Padahal masih banyak lagi benda yang tak clear kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan sekalian,
Ramadan Allah bagi hadiah. Sebelum Allah bagikan Lailatul Qadar malam itu kat kita, jangan lupa tuan, hadiah besar bulan Ramadan ni apa dia tuan? Keampunan Allah. Ni hadiah paling besar Ramadan yang Allah bagi. Setiap perbuatan kita, setiap benda kita bergerak, setiap apa yang kita buat, kalau kita buat kerana Allah, Allah bayar dengan keampunan. Main masjid awal, i'tikaf, dengar tazkirah ni mana peringatan ilmu lah juga. Kita mengaji setengah hari ni, setiap hari kita mengaji. Masuk masjid, baca doa, Allah ampun dosa. Nak main rumah, niat nak mengaji, nak solat Jumaat bulan Ramadan, Allah ampun dosa. Niat nak main rumah, nak mengaji, ampun Allah pun dosa. Yang hadis Nabi Sahih Muslim kata, bila kau ke masjid, ke tempat mengaji kerana Allah, burung di udara doa keampunan pada engkau. Ikan dalam air mohon doa ampun pada engkau. Rumput-rumput yang kau pijak minta ampun pada engkau. Binatang-binatang yang tengok engkau itu nak pergi mengaji kerana Allah bulan Ramadan khususnya, semua binatang kata, ya Allah ampun dosa dia. Maka tuan-tuan dan sekalian, bulan Ramadan bulan keampunan. Baik, pasal apa Allah nak ampun dosa kita? Pasal apa Allah bagi bulan Ramadan ni dinamakan bulan keampunan? Sebab Allah tahu kita tak tahu. Allah tahu apa? Allah tahu kita ni banyak dosa dengan dia. Kita tak tahu kita banyak dosa. Kita tak tahu banyak salah dengan Tuhan, tak tahu. Dan kita tak nak kira pun dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan kata ulama fiqh, kita niat tinggal sunat. Tuan-tuan, bila tinggal sunat, hukum dia apa dah? Hukum dia makruh. Sengaja niat tinggal yang sunat, hukum dia makruh. Makruh ni tuan, saya tanya tuan, makruh ni sebenarnya dosa ke tak? Contohlah, makruh ni dosa ke tak? Makruh ni ada dua. Makruh kata hukum fiqh dua bahagi. Satu makruh tanzih, satu makruh tahrim. Pecah dua. Makruh tanzih makna makruh yang dilarang. Contohnya nak mai ke masjid makan bawang, kalau kitab kata itu makruh tanzih, makruh yang dilarang. Satu lagi makruh tahrim, makruh yang sampai haram. Maka kedua-duanya makruh. Kata ulama, saja tinggi sunat itu makruh. Makruh pada Allah tu salah juga. Nabi kata pada Siti Aisyah, Nabi kata, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Berhati-hati kamu ya Aisyah dengan kesilapan kecil, dosa kecil itu, kerana pada Allah fa innahu taliban, soalnya Allah akan tuntut dia walau sikit pun kalau dia tak ampun kamu. Kalau sikit pun Allah akan cari balik dosa tu. Allah akan cerita balik. Allah minta kita, dia tanya kita balik, kena cerita balik pasal apa yang buat dosa tu. Sebab itu kita baca Quran, yas'alunaka amma yatasaalun. Mereka bertanya kamu ya Muhammad tentang kiamat itu apa dia? Maka jawab olehmu ya Muhammad, anin naba'il azim. Katakan ya Muhammad, mati, akhirat, pada mahsyar, kiamat, ni cerita besar. Ni bukan cerita simplenya ni. Bukan cerita mudah-mudah. It's not simply. Bukan benda mudah-mudah. Tapi benda payah ni. Hakikatnya kita sedang menuju ke alam kepayahan akhirat. Sebab apa payah tuan? Sebab kita galah dosa kita sendiri. Dosa bagaikan beban. Dosa bagaikan satu benda yang memberat kita. Contohnya, seperti yang saya pernah sebut tuan-tuan,
mungkin kuliah tahun ni ataupun dalam YouTube dan sebagainya. Kata Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila kamu payah nak bangkit malam untuk bertahajud pada Allah, ketahuilah sesungguhnya dosa siang kamu itu terlampau berat. Allahu Akbar. Ni nasib baik, bukan nasib baik bah. Okey lah pasal bulan puasa, pasal makin sok terawal kadang-kadang. Jaga-jaga pukul 4, awal lagi ya. Awal apa Allah bagi jaga bangkit lah. Kerana apa? Kerana Allah dah bagi bangkit. Kerana siapa yang payah bangkit malam, kata Hasan Basri, ketahuilah pada engkau ini ada banyak dosa siang yang tak clear. Yang kedua, kalau engkau tak dapat tunaikan salat duha di siang hari, bermakna belah malam dosamu berat hingga kau sukar mendirikan salat duha. Dua-dua ni dah. Duha tahajud ni dia bela lagi tu umumnya. Maka tahuilah kita tuan-tuan bahawa sesungguhnya kita banyak dosa. Dosa hak sedap pun kita tahu, kita tahu dosa tak sedap punya dosa juga. Dosa tak tahu jadi dosa, dosa sedap tak jadi dosa, dosa tak sedap jadi dosa, semua dosa mereka. Sebab itu Nabi SAW dia pesan kepada kita dalam salat sunat khususnya, salat taubat khususnya, kan? Kata Syekh Fatani, ambil benda ni, buhlah kitab dia, dididik kita agar kita sentiasa bertobat pada Allah. Khasnya pada salat sunat. Apa nak buat apa? Bila kita sembahyang sunat taubat khususnya atau sunat-sunat yang lain, saya berikan solat sunat dululah. Kita katalah buat sembahyang sunat taubat. Bila sunat taubat, sebelum bagi salam, selepas baca innaka hamidum majid, sebelum bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelum bagi salam itu kata olehmu, Allahumma ghafirli ma qaddamtu, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku yang dulu, wa ma akhartu, ya Allah, ampun dosa yang akan datang, wa ma asraftu, ampun dosaku yang terlajak aku tak sedar, wa ma asraftu wa ma asrartu, ma dosa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, ampunkan dosa yang aku publikkan dia, yang aku sembunyikan, yang aku tunjukkan, wa ma anta a'lau bihi minni, dan ampunkan semua dosa yang aku tak tahu, engkau lebih mengetahui. Antal muqaddim, antal muakhir, engkau lah Tuhan yang maha awal, engkau Tuhan yang maha akhir. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah, engkau saja boleh ampun dosaku ya Allah ya Tuhanku. La ilaha illa anta, tak ada siapa boleh ampun dosaku melainkan kamu saja ya Allah ya Tuhanku. Doa ni kata ulama Syafi'iyah sunat sangat-sangat dibacakan di akhir solat taubat kerana mohon keampunan atas semua dosa. Allahumma ghafir, sudah balik doa dia, Allahumma ghafir li ma qaddamtu, ya Allah, sudilah kiranya kau ampunkan dosaku yang dulu, yang aku buat lama-lama dulu. Tuan-tuan kita balik, kita review balik kita rewind balik kita punya pita hidup di muda dulu tuan-tuan. Tak kata ke siapa lah, bab sembahyang ni pegat tinggi belakang tak kata ke siapa. Kita semua memang termasuk dalam golongan yang tinggi sembahyang waktu muda dulu. Allahu Akbar. Sedangkan kata Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj, aku naik, aku dibawa ke neraka, dibawa oleh malaikat ke neraka, tertulis, aku dapati di pintu neraka tertulis, siapa tinggi sembahyang kekal ia dalam neraka satu sembahyang, kalau Allah tak ampun duduklah neraka 70,000 tahun. Allahu Akbar. Kita nonton bukan satu tuan,
tinggal sembahyang ni. Berselerak tinggal sembahyang. Kalau kira-kira balik 1000 lebih. Maka tuan-tuan, Allah punya kasih kita ni, dia tahu kita salah banyak, dia tahu kita ni dosa banyak, tak tahu cara nak ampun macam mana. Maka Allah yang pengasih, dia hantar mai Ramadan untuk clearkan kita punya kesilapan. Maka sebab itu Nabi kata apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, barang siapa yang man shoma Ramadan, ada dua hadis. Satu kata man shoma, satu lagi kata man qama. Tukar tang shoma dan qama saja. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan, iman, dengan penuh keimanan, puasa dengan iman. Apa dia iman? Puasa bahawa percaya bahawa ni daripada Allah dan aku buat ni kerana Allah. Iman, puasa dengan iman. Wahtisaban, dan puasa ni mencari sesuatu habuan yang Allah nak bagi. Buat ibadat puasa ni kerana Allah, buat apa bukan Allah Ta'ala, dan mencari sesuatu habuan pada Allah, mencari pahala, mencari redha, mencari rahmat. Maka Nabi kata apa? Barang siapa puasa lagu tu, puasa dengan iman dan mencari sesuatu yang baik pada Allah, maka Nabi kata ghufira lahu, akan diampunkan dosanya. Ma taqaddam min dhanbih, dosa yang dulu Allah ampunkan. Sebab engkau berpuasa kerana Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang Allah hantar mai kita ni, bulan yang Ramadan yang mulia ini, mulia dia kerana bukan dia katakan dia mulia, dia mai kerana nak memuliakan kita pada Allah. Dia mai dengan package macam-macam. Antara package-nya nak ampun dosa kita sekalian. Buatlah apapun kerana Allah di bulan Ramadan ni, semua dikira keampunan. Bagi pihak saya dan tuan-tuan, kita sedap, walaupun tak tahu jumlah dosa banyak, tapi kita sedap kita hamba berdosa. Kalau gitu Allah buat apa tuan? Ambil wudu, meniti ayam, gugur dengan dosa. Masuk masjid, doa di pintu masjid, gugur dosa. Sebab doa di pintu masjid, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampun dosa aku, gugur dosa. Masuk pula cari tempat untuk sujud pada Allah, salat, Allahu akbar, salat sunat tahiyat masjid, Allah ampun dosa. Sebutkan perkataan Allahu akbar, ampun dosa. Baca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdihi, ampun dosa. Sujud subhana rabbil ala wa bihamdihi, ampun dosa. Semua ampun dosa. Habis-habis tu pula tuan-tuan, habis-habis pula kita semayang, katakan Allah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta Allah ampun, Allah ampun lagi. Dan Nabi kata barang siapa yang beristighfar dengan istighfar yang banyak, diampunkan dosanya. Seorang sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, jika kawan tu duk rajin istighfar, rajin duk buat ibadat, Allah ampun dosa dia, di istighfar punya banyak, Allah ampun dosa dia, kalau dosanya habis, jadi macam mana? Sahabat tanya Nabi gitu. Kalau dosa dia clear habis, dia duk istighfar juga, diterima Ramadan pula, dia buat kebajikan lagi, apa jadi kat dia? Maka Nabi kata, kalau dosanya habis Allah ampun, dia tetap beribadat, dia tetap beristighfar pada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa mak dan ayahnya pula. Dosa mak ayah. Tuan-tuan Muslim, jom tengok apa dosa mak ayah kita pula. Jom tengok apa dosa mak ayah kita. Kita hari jadi mak ayah, kita tahu apa dosa kita dengan Allah disebabkan anak-anak. Antaranya tak boleh ibadat disebabkan anak-anak.
Berapa ramai ayah yang tinggal sembahyang zuhur, contohnya kerana nak cari rezeki disebabkan anak-anak. Berapa banyak ayah yang tak sembahyang asar sebab nak cari rezeki untuk anak-anak. Berapa ramai ayah mak yang tak sembahyang maghrib, isya, subuh kerana nak cari rezeki kena anak-anak. Tak boleh buat apa. Contoh tak boleh buat apa. Contoh misalnya, sebagai mungkin tak betul tapi mungkin betul, saya keluar waktu subuh, nak kuliah subuh. Kadang-kadang mak ayah ni kerja, tuan kerja. Khususnya kerja apa? Pagi nak kena tunggu baik, nak main kelang. Berapa tunggu? Kadang-kadang saya lalu subuh hendak lagi, baik ambil. Kalau sembahyang atas baik saya tak tahulah, alhamdulillah. Tapi kot tak sembahyang tarawih, tuan. Inilah contoh macam mana mak tak boleh sembahyang sebab rezeki. Ayah tak boleh sembahyang sebab rezeki. Sebab nak anak ni lah, nak besarkan anak, nak dapat duit, nak cari makan untuk anak-anak. Ayah terpaksa, bukan nak tinggal, terpaksa tinggal sembahyang. Maka giliran kita hari ini, sebab kita mak kita berdosa, jom kita minta, ya Allah ampun dosa mak kami, ya Allah. Ampun dosa ayah kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab mereka ni dosa kami punya pasal. Kami kecil, nak sembahyang tak boleh, nak ibadat tak boleh. Maka jom terus istighfar, jom terus sembahyang taubat, istighfar lepas sembahyang taubat. Kerana barang siapa yang dosanya Allah ampun, Allah akan ampun dosa mak ayah dia pula. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau dosa dia Allah ampun, dosa mak ayah dia Allah pun Allah ampun, tapi dia tetap duk mengaji, tetap duk ibadat, tetap duk istighfar, jadi macam mana pula? Nabi kata, kalau dosanya habis Allah ampun, dosa mak ayahnya habis Allah ampun, Allah akan ampun dosa family-nya, adik dia, abang dia, kak dia, Allah ampun sebab dia. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa jadi jika sekiranya dosanya telah diampun habis, dosa mak ayah pun ampun habis, dosa keluarga Allah ampun habis? Maka Nabi jawab, kalau dosa daripada Allah ampun habis, Allah akan ampunkan siapa yang berjiran dengan dia. Allah. Azan. Kita jawab azan sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan untuk dengan niat tajdidkan iman. Sebab tahlil ni atau syahadat ni atau azan ni antara cara nak perbarui iman kita dengan Allah Taala. Jom niat jawab azan dengan nak minta Allah tambah iman. Jom kita insya-Allah. Maka tuan dan muslim, bila mana kita beristighfar ataupun bila mana kita beribadat lagi bulan-bulan Ramadan, Allah ampun dosa. Dan jomlah kita puasa elok dengan satu harapan kita dengan Allah, kita minta Allah ampun dosa kita. Duk iktikaf dalam masjid, minta Allah ampun dosa. Duk ngaji ini, minta Allah ampun dosa. Kita rapatkan saf, jawab azan, minta Allah ampun dosa. Sagi qamat, sagi puasa juga jawab qamat. Jawab qamat tu juga Allah ampun dosa nanti. Masuk saf yang awal, Allah ampun dosa. Jaga ittiba' di kita dengan imam, masuk imam rokok, baru kita rokok, i'tidal, kita ikut tidal bersamaan. Dan Nabi kata, barang siapa yang bertakbir ihram dengan imam, yakni selepas imam takbir, dia takbir, maka Allah ampun dosa. Barang siapa ikut imam, dia tak dului imam, tak serentak dengan imam, Allah ampun dosa. Barang siapa baca Fatihah, aminnya dengan amin imam bersamaan dengan amin malaikat, Allah ampun dosa. Apa sih kita buat di bulan Ramadan ni khasnya? Allah gandakan keampunan tu. Kalau luar bulan Ramadan Allah ampun 1, bulan Ramadan Allah ampun 1000 atau lebih daripada itu lagi. Jom sedang balik untuk kita dosa banyak dekat Allah. Inilah peluang
inilah saat, inilah ketika, inilah kesempatan yang kita nak guna sungguh-sungguh dan yang kita nak minta sungguh-sungguh daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ni dapat beramal dengan terbaik, dan kami nak mudah-mudahan Kau ampun dosa kami, agar kami mati nanti tak bawa dosa, ya Allah. Agar hari saat kami meninggal nanti, ya Allah, kami ringan, kami clear, tak ada dosa. Agar kami dapat tersenyum waktu mati nanti, kerana kami melihat syurga yang tidak kami nampak akan neraka. Kami senyum nanti di akhir hayat kami mati dengan kesenyuman, keseronokan, kegirangan, kegembiraan, keceriaan. Sebab kami nampak syurga yang Kau tunjukkan kepada kami. Disebabkan kami ini masuk jadi ahli syurga kerana Kau ampunkan dosa kami. Sebab itu tuan-tuan, Nabi hamba tuan, dalam bulan Ramadan, satu doa jangan tinggal. Doa ni doa yang selalu dibaca oleh imam pada tiap-tiap rakaat solat tarawih. Doa yang khas Rasulullah berikan kepada Aisyah, dan kita bukan baca untuk imam, kita boleh baca seorang-seorang. Seorang-seorang kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu panjang. Kau tak ada ampun. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pun boleh dah. Ya Allah, ampun dosa kami, redhakan kami dan masukkan kami ke syurga. Ampun dosa kami dan jauhkan kami berazab neraka-Mu, ya Allah. Banyakkan doa ni, kata Nabi ke Aisyah, ajak dan siapa juga baca doa ni, khasnya di bulan Ramadan. Kerana siapa kata ulama, barang siapa yang Allah ampun dosanya, maka dia akan diangkat oleh Allah ke satu makam. Bila rajin-rajin hafal doa, dia baca doa ni, sehingga Allah ampun dosanya seorang tu, maka dia ni bila Allah ampun dosa, Allah akan angkat dia ke satu tangga yang tertinggi, yakni golongan muhsinin, golongan ihsan. Inilah tajuk tazkirah yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, yang lebih kurang ada 7 kali. Nanti saya akan kupas bab ni tuan-tuan. Bab apa? Bab macam mana nak jadi orang ihsan, muhsinin, ya Allah sebut dalam Quran, yang kita akan tadaburkan dia pada tiap-tiap hari Khamis dan Sabtu selama 8 kali dalam bulan Ramadan, ikut jadual yang kita tetapkan. Jadual yang juga masih tetapkan jadual saya, insya-Allah Khamis dan Sabtu, Khamis Sabtu sampai habis Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah tuan, kita akan bertadabbur ayat-ayat ihsan agar kita dapat mengamalkan apa dia ciri-ciri dan perangai dan sifat dan kerja buat orang yang ihsan, yang Allah angkat ke tangga tertinggi untuk Allah berikan syurga di akhirat nanti. Baik tuan-tuan dan sekalian, takat itu saja insya-Allah tazkirah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doalah mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ni, satu kepastian kita dapat ialah keampunan dosa daripada Allah, dan mintalah Allah ampun dosa kita sampai kita keluar dari masjid. Malam ni mai pula, petang ni mai pula, malam ni mai pula, tetap juga ya Allah ampunkan dosa kami ini, ya Allah ya Tuhan kami. Sebab Allah beri Ramadan untuk kita minta ampun pada Allah, dan Allah nak ampunkan dosa kita sekalian. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafzal mustaghfirin dari taibin. Dan alhamdulillah pihak masjid membenarkan juga kita dan juga sahabat-sahabat lain untuk tuan-tuan infakkan tabung-tabung kami, dan dari pihak saya juga kebenaran pada masjid kita letak tabung yang ada untuk Mahat Madrasah Ahmadiyah saya yang saya bina Mahat Hafiz baru ni. Tabung ada dekat belakang, dekat dengan apa? Dekat dengan peti warna putih tu. Tabung tu saya tak stikerkan lagi. Sebab apa stiker tak
keadaan piambil juga tengah hari ini. Jadi bubuh hari ini saya audit, hari Sabtu saya main lagi. Buh stiker tinggi tahun ni insya-Allah. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan untuk bantuan infak kepada kami dan juga siapa-siapa juga yang ada tabung yang ni, kerana bulan ni bulan infak, bulan mengeluarkan sedikit daripada harta agar Allah keluarkan segala kejahatan dari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.